Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Tahap Penguasaan Ilmu Tajwid terhadap pelajar menengah rendah dan menengah atas di Sekolah Mahat Tahfiz Sains Tanah Merah. Berikut adalah elemen yang akan saya bentangkan. Seterusnya, pengenalan. Ilmu tajwid adalah satu ilmu yang membincangkan tentang kaedah-kaedah membaca Al-Quran dengan cara yang betul. Tajwid berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu jawwada, yujawwidu, tajwidan yang bermaksud membuat sesuatu menjadi elok. Tajwid daripada sudut bahasa bermaksud memperelok atau menghaluskan bacaan, manakala daripada sudut istilah pula bermaksud membaca Al-Quran menurut hukum-hukum tertentu, menyebut huruf-huruf mengikut ketentuan asal makhrajnya, serta menunaikan hak setiap huruf itu sama ada sifatnya yang asli atau yang mendatang. Sifat asli pada huruf yang dimaksudkan adalah sifat lazim, yang tidak boleh dipisahkan seperti sifat jahar dan syaddah. Sifat yang mendatang terbit daripada sifat asli seperti sifat tebal iaitu tafkhim, datang daripada sifat tinggi iaitu isti'la, dan sifat nipis iaitu tarkik, dan terbit dari sifat rendah iaitu istifal. Seterusnya, sorotan kajian lepas. Menurut kajian Nur Hashidah pada tahun 2010 menyatakan di dalam kajiannya sebab kegagalan murid dalam ujian kefahaman tajwid adalah kerana murid gagal mengingati nama-nama hukum tajwid disebabkan nama hukum tersebut adalah dalam bahasa Arab dan mereka keliru dengan nama-nama yang hampir sama, contohnya mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil dan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Pengkaji dapati ramai pelajar yang masih keliru dan tertukar dengan nama-nama bagi sesuatu hukum tajwid. Tambahan pula, bagi penuntut ilmu yang tidak ada asas dalam bahasa Arab menjadi satu ilmu yang baru dan mungkin susah baginya untuk mereka mengingati dan memahami hukum tersebut. Seterusnya, menurut kajian Muhammad Adari dan Rohani pada tahun 2009 yang bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran. Dalam penulisannya lebih memfokuskan kepada amalan pengajaran yang digunakan oleh guru-guru. Seterusnya, menurut kajian Surur Syihabuddin pada tahun 2005 berkaitan bacaan Al-Quran yang baik perlu disandarkan pada 4 ciri utama, iaitu fasahah, kelancaran, mudud, panjang dan pendek, gunnah, dengung, dan tarkik dan tafkhim, iaitu tebal dan nipis. Di dalam kajian tersebut telah menghuraikan berkaitan ciri utama yang perlu ada bagi pembaca Al-Quran, kerana membaca Al-Quran dengan sempurna itu mestilah menyempurnakan dengan mengamalkan bacaan Al-Quran secara bertajwid. Seterusnya, menurut kajian Muhammad Yusuf Ahmad pada tahun 2000, sesuai dengan Al-Quran sebagai mukjizat, ia memerlukan kemahiran membaca dengan betul dan tepat. Ini adalah kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan mempunyai susunan ayat yang indah serta mempunyai irama yang menarik. Seterusnya, menurut kajian Nasir dan Rubiyah pada tahun 1997, tahap penguasaan bacaan Al-Quran di kalangan guru pelatih bukan pengkhususan pengajian agama Islam dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Satu kajian yang telah dijalankan di institusi perguruan Darul Aman untuk melihat secara menyeluruh tentang kebolehan guru-guru terhadap membaca Al-Quran. Seterusnya, objektif kajian. Objektif yang pertama adalah memberi gambaran yang jelas tentang kelebihan ilmu tajwid jika diamalkan dengan betul dalam kehidupan seharian. Seterusnya, objektif yang kedua dapat mengetahui kelebihan serta dapat meningkatkan lagi penguasaan ilmu tajwid. Dan objektif yang terakhir adalah mengenal pasti cara pelajar tahfiz mempraktikkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah apakah kelebihan mengamalkan ilmu tajwid secara tepat semasa membaca Al-Quran? Persoalan yang kedua adalah apakah nilai tambah kepada pelajar Mahat Tahfiz Sains jika menguasai ilmu tajwid? Dan persoalan yang terakhir adalah bagaimanakah cara pelajar tahfiz mempraktikkan ilmu tajwid ketika menghafaz Al-Quran?
Seterusnya, setakat itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.